Dia mula dah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil karim wa ashabul kiramul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimin lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita memanjatkan sekali lagi kesyukuran kehadrat Allah. Dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang oleh Allah sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Mudah-mudahan kita juga istiqamah di dalam mencari redha Allah. Begitu juga istiqamah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman sebenar-benarnya seperti mana yang diharapkan oleh Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tengah hari ini insya-Allah tak akan membicarakan satu tajuk kesan daripada benar dan dusta. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal abda la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba sadiqah wa innal abda liyakzibu wa yataharra al kaziba hatta yaktuba kazzabah. Muttafaqun alaih fis sahih, yakni di dalam kitab hadis yang sahih. Apa kata Nabi?
daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan pada beliau, hidup di zaman Nabi, dan dia sempat bertalaki dan membetulkan bacaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni di antara sahabat yang cukup baik nisbah pada bacaan Quran. Dia di antara sahabat Nabi yang cukup baik di sudut bacaan Al-Quran. Dia juga di antara sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan di segi sebutan huruf pun baik. Ini dia punya kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga Nabi SAW menyebut kepada para sahabat, kalaulah kalian nak belajar Quran, kalaulah kalian nak memperbetulkan bacaan, carilah beliau. Kerana dia ni di antara baik di segi sebutan. Baik, Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Alaikum bisidqi. Hendaklah kamu melazimi sifat benar, ataupun kita kata sifat siddiq. Lazim bermakna membiasakan bercakap benda-benda yang benar. Kenapa Nabi sebut alaikum bisidqi? Kerana fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kerana bercakap benar ni, kata Nabi, ia memberi petunjuk ilal bir, kepada perkara baik. Ni suruhan Nabi ni maknanya cakap benar, kerana dengan benar tadi kita diberi jalan kepada kebaikan. Dengan benar itu kita diberi jalan dengan bentuk kemudahan untuk melaksanakan benda baik. Tapi syarat, kata Nabi, mesti bersifat benar. Baik. Benar bukan sekadar dengan perkataan, tetapi perbuatan. Bukan sekadar perbuatan, mesti dengan tindakan ataupun dengan kepercayaan. Benda yang ada hubung kait, perkataan, perbuatan, kepercayaan. Ada orang boleh bercakap benar, perbuatan tak benar. Cakap boleh, semua kata jom buat baik, jom kita ajak orang kepada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ajak orang jom buat benda baik, tapi dia sendiri tak buat pun. Ajak orang jom sedekah, ajak orang jom majlis ilmu, ajak orang jom bertilawatul Quran, dia sendiri tak baca pun Quran. Nak kata yang benar bukan sekadar berkata tapi dibuat. Maka bagaimana perbuatan ini ada kesan, mesti dia percaya kebenaran itu adalah datang daripada Allah. Bukan usaha semata-mata, tuan-tuan. Tu atas tugas hamba ni, atas hamba benda baik datang daripada Allah. Usaha dia Allah Ta'ala beri. Jahat datang daripada diri sendiri, kerana Allah Ta'ala beri kita pilihan, ni baik, ni jahat, ni buruk, ni baik. Kita pilih mana? Pilih baik. Baik. Pertama apa dia? Perkataan, perbuatan, kepercayaan mesti diletak dalam diri ini benar. Baik. Maka juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu buat wa innal birra, apa dia? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kerana kebaikan yang dibuat oleh manusia, oleh kamu itu menjurus kepada kamu boleh masuk ke dalam syurga. Tu dalam Al-Quran ada surah Al-Quran yang kita selalu baca kan. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah, dan wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Amalan kebaikan ni para jemaah, walaupun dia sebesar zarah, sebesar biji sawi, kecil sangatlah, walaupun baik dia catat kebaikan. Kalau benda tu buruk, walaupun kecil sekalipun keburukan, dicatat keburukan. Walaupun dah nampak kecil je dosa, tapi dosa tu tetap dosa. Walaupun kecil kebaikan, benar-benar baik, dicatat kebaikan. Iaitu Nabi sebut
birra ila yahdi ilal jannah. Jalan nak ke syurga ni kena ada benda baik. Sama ada baik di sudut amalan, perkataan, apa tindakan kita buat benda baik. Yang ni baik ni lebih mulia kedudukan dia berbanding dengan apa dia tuan-tuan? Berbanding dengan orang hanya sekadar melihat kebaikan tetapi dia buat itu lebih mulia. Lihat kebaikan tu satu anugerah Allah, comelnya contoh. Tapi tindakan dia lebih baik. Contoh tuan-tuan, ustaz nak buat. Ada orang nampak baik buang sampah, tapi ada orang tak boleh nak buang sampah. Sedangkan perbuatan buang sampah itu adalah lebih baik berbanding dia tengok orang buang sampah. Itu mudah nak difahami. Bagaimana kata Nabi, wa iyyakum wal kazib. Jauhilah dengan sifat kazib. Apa makna kazib? Lawan benar. Lawan dia benar. Dusta, menipu, cakap bohong. Nah, orang Terengganu kata apa dia? Siapa orang Terengganu sini? Ada. Bahasa luar dia panggil keleta. Bising apa dia orang luar kata, orang Kelantan kata jenis belawak. Nah, sifat mufradat dia tu perkataan seerti. Nah, belawak, menipu, bohong. Apa? Lebong, lebong. Tu bahasa dia tu. Nah, maknanya lawan kepada sidqu wal kazib. Wal kazibu kata Nabi, wa iyyakum wal kazib. Jauhilah kamu daripada sifat kazib. Apa makna kazib? Dusta, menipu, bohong. Dah. Kenapa Nabi suruh jauhkan daripada kazib? Kerana fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Sifat dusta ni tuan-tuan, dia lebih ataupun menunjukkan kepada fujur. Apa makna fujur? Kejahatan. Apa makna fujur? Keburukan. Dah. Fujur tu makna keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Tu Nabi sebut jauhkan dengan dusta, kerana dusta boleh menyebabkan seorang itu buat jahat. Mula-mula menipu. Lepas menipu dia tipu. Mula-mula cakap menipu, lepas tu dia tipu orang. Ini biasa orang berlaku, orang-orang yang sifat fujur dalam diri dia. Mula-mula dia menipu. Menipu macam mana? Nah, menipulah dia susah, tak ada kerja. Nah, lepas tu dia boleh menipu, dia boleh tipu buat satu sistem penipuan. Kita panggil scam hari ni. Asal dia mula-mula tipu orang je tuan-tuan, cakap menipu, tindakan dengan penipuan. Kenapa Nabi suruh jauhkan? Kerana dengan penipuan itu yang akan menyebabkan wa innal fujura ilan nar. Yang ni kita paling takut. Mula-mula bohong. Nah, mula-mula dusta, lepas tu dia buat jahat. Lepas buat jahat tadi menyebabkan dia boleh dihumban ke dalam neraka. Yahdi ilan nar. Apa makna dia? Dilorong oleh Allah, diberi laluan untuk memasuki neraka. Tuan-tuan rahimakumullah, neraka ni kita tak boleh nak buat gambaran. Hanya boleh kita beriman kedahsyatan dia. Kita nak buat gambaran neraka macam api dunia, tidak. Kerana dia mustahil macam tu. Akal kita tak boleh nak fikir tuan-tuan dahsyat dia. Cuma kita boleh gambar kedahsyatan ia kerana Nabi cerita mengenai neraka. Kerana tuan-tuan tengok ada dalam satu hadis, Nabi sebut, aku dianugerahi oleh Allah satu benda yang tidak ada pada Nabi terdahulu. Satu siapa dia? Aku boleh tahu hamba-Ku, dosa hamba-Ku dan pahala hamba-Ku. Nabi boleh kenal hamba dia ni ada dosa atau ada pahala. Kenapa dia? Salah satu Nabi kenal kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan bagi Nabi ni dapat kenal umat dia ni yang ahli maksiat dengan ahli ibadah. Seperti mana Nabi kenal kita walaupun Nabi tak pernah hidup dengan kita. Tu hebat Rasulullah boleh kenal. Begitu juga Nabi sebut meminta jauhlah dengan perkara fujur, kejahatan. Benda jahat ni tuan-tuan, dia tak perlu kita kata apa dia, membunuh orang. Tak nampak mencuri, tak nampak kita mengambil hak orang.
Kejahatan ni dalam berbagai bentuk. Sama ada berprasangka buruk tu kejahatan. Sifat sangka buruk. Tu Nabi kata wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang yang buat kejahatan, berprasangka buruk ni dia boleh mendorong kepada memasuki api neraka Allah. Wa innal abda la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba sadiqan, kata Nabi. Seorang yang hamba yang bercakap benar, bersifat benar, sentiasa melazimi sehingga dia ditulis oleh para malaikat dengan kebenaran. Tu kalau kita tahu malaikat kita ada malaikat kiramun katibin. Ada malaikat-malaikat yang mana roki atik, kiri kanan duk jaga. Ada setengah riwayat kata kiramun katibin tu lain, roki atik tu lain. Ada katanya sama. Tapi kita tak nak bahas roki atik malaikat tu, kita nak ceritanya kehidupan kita ni dicatat oleh para malaikat, senantiasa dicatat. Malaikat ada beberapa perkara je malaikat tercatat. Pertama, waktu kita hilang akal gila. Gila ni tak ada catatan. Orang gila tidak ditaklifkan. Tu orang gila buat silap tuan-tuan, tak kena ke hukuman. Ya, siapa kena hukuman? Orang tak gila, gila yang orang gila. Kena hukuman. Faham Orang mana tak kena dicatat, tidak dicatat oleh para malaikat? Orang sedang tidur. Orang tidur pun malaikat tak catat apa. Malaikat sebelum nak tidur tu dicatatlah, niat baik diberi baik. Tapi masa dah tidur tu tak ada catatan. Tu orang tidur ni dimaaf. Orang tidur sampai terlepas nak sembahyang zuhur, bangkit solat zuhur, dimaafkan. Orang tidur dimaafkan. Bila mana dia tidur, dia pergi tendang orang sampai mati orang, maafkan, tak kena hukuman. Dengan syarat tidur lah. Nah, tapi ada orang yang tidur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pahala. Tidurnya kerana nak beribadah, beri pahala. Mana lepas ni pakat-pakat tidur lah. Nah, tu kalau tuan-tuan tengok masjid ramai orang tidur kan, hari Jumaat tidur ya tuan-tuan. Tidur tu tak boleh. Tidur hari Jumaat tidak termasuk tidur yang dicatat oleh malaikat, tidur yang tidak ada pahala, tidak dicatat kebaikan. Pasal tidur hari Jumaat ni tak molek. Tak molek tidur hari Jumaat. Nah, kerana apa dia tuan-tuan? Kerana di antara benda yang kita kena perhatikan di dalam Jumaat ialah khutbah. Apabila kita tidur, hilang fadilat tuan-tuan. Kalau tertidur lain. Tak seronok sangat dengan khutbah, tertidur. Nah, tertidur tu lain. Tapi hati-hati orang lelaki ni, orang perempuan tak apa. Tidur hari Jumaat ni kena tidur, betul-betul tidur, dan tidur dalam keadaan tahu, biar ada ilmu. Kalau tidur ramai batal wudu. Tidur yang batal wudu ialah tidur tidak tetap papa punggung. Macam mana nak tetap papa punggung? Duduk tu biar duduk, biar molek. Kalau boleh biar menyandar tu menyandar dinding yang elok. Tiba-tiba tertidur, tu lain. Tidur ni dua. Tidur zahir tapi hakikat tak tidur. Berlaku bila tuan-tuan? Kadang-kadang kita penat sangat, kita pejam mata, tapi hati kita tak tidur. Apabila orang cakap pasal kita, kita kata mengepak dah. Nampak? Mata pejam, hati celik. Nah, ada orang mata celik, hati pejam. Bila berlaku? Waktu balik kapur jam kan, tu ramai aksiden. Mata celik, celik mata, tapi hati tidur. Tengok-tengok bung jatuh dalam gang. Katanya isteri dia, tengok suami dia tadi bukan tidur pun, celik mata, hati tidur. Nah, yang jenis mata pejam, hati tidur ni bahaya tuan-tuan. Kenapa bahaya? Mata celik, hati tidur ni banyak berlaku. Nah, banyak berlaku macam mana? Mata tengah mengajar, tapi hati tidur. Orang kata faham. Biasa mana berlaku? Belajar kat sekolah, mata celik, hati tidur tak? Lah sekali tak tahu benda tuan. Nah, yang paling teruk lagi, mata pejam, hati pejam. Beratlah tuan. Nah, maknanya waktu ibadah mata pejam, hati pejam. Ni confirm batal. Tak tetap papa punggung pula batal. Jadi kita ni kalau duduk dengan jemaah, tiba-tiba kita tengok sahabat kita tengah solat jemaah, duduk dengar khutbah, tiba-tiba sengguk, terangkat punggung, sah dah batal. Kita kena cerita dia, tuan tidur tadi, ya ke? Gegah ambil wudu. Pasal nampak kalau tidur gini saja tak apa, dengan begini siap macam nak menerak dah. Menerak batal sebab punggung dia dah mula terangkat.
Tak terketung. Betul. Pandangan fiqh dalam Syafi'i kita boleh batal wuduk kerana tidur tidak tetap pada punggung. Ada orang tidur, tapi punggung dia tak bergerak. Tak apa. Kebanyakan tidur ni terangkat habis dah. Tu kena hati-hati. Baik. Kalaulah diberi oleh Allah ataupun dengan keadaan yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang membiasakan dengan perkataan ataupun dengan benar dicatat oleh para malaikat dengan benar. Malaikat catat kebenaran, malaikat catat keburukan. Maka manakala seorang hamba yang berdusta wa yataharral kaziba hatta yaktuba kazzaban. Siapa dia duduk atas diri dia ni hari-hari semua cakap menipu. Nah, asal kau cakap memang menipu. Maknanya kalau dengan perbuatan dia, dengan percakapan dia ni kita tahu dia ni bercakap ni memang kaki kencing. Bau hacing kalau dia bercakap. Apa makna dia? Memang hari-hari dia bercakap menipu. Maka orang ni kata Nabi ditulis dengan kazab. Apa makna kazab? Orang-orang yang sangat dusta. Kazib ni orang menipu. Tak, kazib ni orang kata daripada sifat dusta. Kazab orang-orang yang sangat dusta. Seperti mana di zaman Nabi ada seorang yang bernama Musailamatul Kazzab. Kenapa digelar dengan Kazzab? Kerana kuat sangat dia dusta. Maka dinamakan dia sebagai Kazzab. Kalau kazib saja, mungkin sekali menipu. Tapi hari-hari menipu, dia jadi Kazzab. Apa maksud dia? Itu yang digelar dengan Musailamatul Kazzab. Asal dia bercakap memang kuat je menipu. Mana orang tahu dah muka ni muka tipu. Tapi kalau jarang-jarang kadang-kadang. Itu dia panggil dusta, penipu ataupun yang disebut dengan kazib. Baik. Ada ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mentakwil. Para ulama kata apa makna takwilan? Pengertian. Ataupun kita kata apa dia? Dia sebagai pengajaran. Yang boleh kita ambil hadis Nabi tadi dikombinkan dengan satu takwilan daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Gunanya catatan para malaikat itu adalah, gunanya Allah Ta'ala apa dia? Malaikat mencatat tu kerana apa dia? Menyatakan sesiapa yang berbakti dan sesiapa yang bersalah. Baik. Kerana sesungguhnya orang berbakti akan dicatat baginya kebajikan. Akan tetapi jikalau orang yang mana sebaliknya, maka kita tahulah orang berbakti, orang baik kebajikan tadi, dia diberi oleh Allah apa dia? Naim. Syurga ada namanya Naim. Jannatun Naim ada. Syurga yang di dalamnya ahli dia orang yang menerima nikmat, orang yang berada dalam keadaan menerima nikmat. Ada juga yang disebut lubang neraka wa innal fujjara lafi jahim. Lubang neraka yang mana di dalamnya dimasuki mereka yang bersalah. Di antaranya apa dia? Neraka jahim ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut sifat dia menjulang tinggi. Api dia api yang cukup-cukup tinggi, api dalam neraka jahim. Tinggi dia macam mana? Wallahu a'lam. Itu mengikut kedudukan luasnya neraka. Kita tak boleh nak buat gambaran tinggi macam bangunan KLCC, tidak. Kerana tu dunia. Kita tak boleh nak buat gambaran. Tapi nak ceritanya, bagi golongan yang bersalah masuk di dalam neraka jahim, menjulang tinggi kedudukan api dia. Wal-iyazubillah. Nah, api ni tuan-tuan rahimakumullah, sifat dia membakar. Tapi ada api yang tidak membakar. Api mana? Api yang diuji, api yang dibakar oleh Namrud. Nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Api tu je tak membakar. Sifat api tu tak membakar. Kerana apa dia tidak membakar? Kerana apa dia tuan-tuan? Kerana Nabi Ibrahim membaca ayat tersebut. Kena pada Nabi Ibrahim je. Sekiranya Nabi Ibrahim tidak memfokuskan pada diri dia, nescaya sampai kiamat api tak boleh terbakar. Api yang dibaca oleh
Nabi Ibrahim sahaja terbakar. Tu kalau kita tengok sifat api sebenarnya tak boleh membakar. Yang membakarnya dengan urusan ataupun kehendak Allah. Kul nar rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Khusus pada Nabi Ibrahim sahaja api yang tidak membakar, seperti mana yang dinyala oleh kerajaan Namrud. Api yang kita ini jangan main dengan api. Jangan bermain dengan api, kerana dia boleh membakar diri. Apa makna dia? Sifat api ni dia boleh membakar. Baik, kena hati-hatilah. Maksud daripada siddiq iaitu orang yang sentiasa, kita selalu cakap dah, kita sebut siddiq, amanah, fatonah, tabligh, sifat Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Baik, siddiq ni apa dia? Ada orang nama siddiq. Siddiq ni bermakna konsisten dengan benar. Itu makna siddiq. Sentiasa bersikap benar. Itu makna siddiq. Siddiq juga berkata benda yang ada ataupun dah bukti dengan amalan. Itu makna siddiq. Siddiq juga ia tergolong daripada orang-orang yang membenarkan apa yang kebenaran datang pada mereka. Itu siddiq. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia membenarkan kebenaran yang datang daripada Nabi dan dia terima kebenaran daripada Nabi. Itu Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Ada orang menerima kebenaran. Ada orang dia terima, dia tahu benda ni benar, tapi dia tidak termasuk daripada golongan benar, kerana dia tidak beriman. Faham maksud dia? Tuan-tuan kena tahu beza lah. Siddiq ni bukan sekadar sifat benar, berkata benar, perbuatan dia benar, kepercayaan dia benar, serta mendapat ganjaran istimewa di sisi Allah. Kita kata siapa dia? Golongan as-siddiqin. Tu kita doa kan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada iwas-salihin. 4 golongan: para nabi, orang membenar, was-siddiqin, dan orang-orang mati syahid. Ini di antara golongan yang diberi oleh Allah kebenaran. Biasa tuan-tuan, dia terkejut lama tak datang. Duduk sini. Baik. Sekejap habis nak habis dah. Golongan ini yang Nabi SAW sebut apa dia? Orang yang benar perkataan, perbuatan, kepercayaan. Maka dia dinamakan golongan siddiqin. Siapa yang benar? Baik. Kalau di zaman Nabi ada golongan yang benar dinamakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Cuma kita tengok tu, kita ni beriman dengan sahabat, kita kena beriman secara keseluruhan. Jangan ambil sebahagian, jangan kufur sebahagian, jangan ingkar sebahagian, jangan percaya sebahagian. Pasal tuan-tuan, ada orang dia beriman dengan sahabat tapi dia menolak sebahagian sahabat. Tu tuan-tuan tengok, zaman fitnah berlaku kepada Amirul Mukmin, khalifah yang betul-betul hebat, ujian kepada 2 orang khalifah. Pertama siapa dia tuan-tuan? Uthman dan Ali. 2 orang ni tuan-tuan hebat ujian. Uthman mati dibunuh. Bunuh Uthman tuan-tuan kontroversi. Tengok, tak ada dalam sejarah dunia boleh berlaku orang Islam bertempur sama orang Islam sendiri. Tuan-tuan tengoklah dalam cerita, dalam sejarah, macam mana kem Saidina Uthman dan kem Saidina Ali boleh bertempur menyebabkan berlaku perang yang cukup-cukup hebat. Tuan-tuan tahu kenapa? Ini ujian menandakan sudah berada dengan hampir kiamat. Dalam pada cerita ni, banyak panjang cerita dia, banyak para ulama sebut, kebanyakan orang yang taksub kepada Amirul Mukmin, Khalifah Uthman, dia membackup Uthman. Ada yang taksub sampai dia menghina Ali, sampai dia mencerca Ali dan sebagainya. Ya, cerita dia sebenar tuan-tuan, tak payah pun. Sebenarnya Ustaz ambil secara kad ni kerana kita kena tahu orang yang benar, minas siddiqin, orang-orang benar. Sahabat ni semua syurga tuan-tuan. Abu Bakar, Umar, Uthman wal Ali, semua ni Nabi beri jaminan. Apabila kita tak tahu sejarah sebenar,
Maka kita terpengaruh dengan cerita-cerita Israeliat yang datang mengatakan gulungan ataupun Ali membiarkan kematian Uthman tanpa disiasat. Ini silap, tuan-tuan. Silap, satu kesilapan besar. Ada mengatakan Ali tidak hormat isteri Nabi Aisyah radhiyallahu an. Ada. Sehingga bagaimana berlaku dalam peristiwa peperangan saudara, sampaikan Aisyah menaiki seekor unta yang bernama Jamal, yang dinama peperangan Jamal. Nabi Aisyah naik unta, yang mana Az-Zubair, Saidina Zubair yang ikut mengekori cari Aisyah sampai dalam keadaan mereka ni mengatakan di mana cerita sebenar, kenapa Ali buat macam ni. Tuan-tuan tengok, cerita dia banyak cara yang ulama cerita, tapi yang sahih, yang sebenar, cerita dah selesai tahu. Uthman ataupun Aisyah dengan Ali dah selesai sebenarnya. Cuma yang menjadi dalang apabila ada duri dalam daging, gunting dalam lipatan, ada api dalam sekam di sebalik cerita ni. Tuan-tuan tengok, muslihat, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang tidak benar ni tuan-tuan, dia nak cucuk supaya orang Islam ni bergaduh. Cerita Ali dengan Aisyah ni tuan-tuan, sebenarnya ada duri dalam daging, ada muslihat orang. Sehingga kita tengok tuan-tuan, kepercayaan orang boleh membawa kepada murtad, boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada kufur. Wujud kumpulan Syiah yang memperjuangkan kebenaran yang ada pada Saidina Ali. Sehingga mengatakan Ali ini yang paling baik, sehingga Ali ini yang paling hebat. Dia menafikan kemuliaan sahabat lain. Kita ahli sunnah tidak mengatakan demikian. Kita tak tahu jalur cerita dia sebenar. Sebenarnya cerita dia ini adalah petanda fitnah yang besar berlaku kepada orang-orang yang benar. Sehingga kan Aisyah boleh terima, tuan-tuan, tu dalam sejarah ada sebut. Aisyah kata clear dah sebenarnya. Kita boleh pulang dah. Pulang bermakna tak perlu kita nak menghangatkan keadaan. Tak payahlah ada batu api. Tapi itulah tuan-tuan, di sebalik kegembiraan sebahagian di kalangan mereka, ada juga yang tidak puas hati. Walau tak ada apa pun. Disangka di kalangan orang-orang yang terlalu ekstrim sangat mengambil keputusan memburukkan Ali dan memburukkan Aisyah, sehingga berlakulah perang. Ramai tentera Islam mati tahu. Kita kena ambil pengajaran daripada peperangan Jamal. Jangan sampai kita mendusta benda yang sebenar. Betul tuan-tuan, kita nak cari orang yang buat keburukan itu bukan senang. Tindakan hukuman bukan senang nak laksana. Tu orang kata mencuri, jom potong tangan. Tak boleh. Hudud tak payah nak buat tuan-tuan. Bukan disangka mudah. Seperti mana Ali tidak mencari cara mudah siapa yang membunuh Saidina Uthman. Ali kata sabar dulu, jangan tergesa-gesa dah. Kerana benarnya para sahabat sehingga sahabat kata, aku redha, aku dengar kata ini Amirul Mu'minin, dia khalifah. Dengar kata dia. Walaupun kita tak setuju, ramai tak setuju pun masa tu. Kenapa nak mendiamkan diri? Jangan. Kerana takut-takut terkena dengan, orang panggil apa dia? Dengan duri ataupun terkena dengan jerat musuh. Rupa-rupa kena sungguh tuan-tuan. Kena tu dalam pelibatan daripada kumpulan Aisyah dengan kumpulan Ali, terkena jerat. Siapa mati? Ramai para sahabat meninggal. Sehingga daripada kesan yang berlaku. Baik, orang yang duduk dalam kalangan siddiqi berhak mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang dusta pula menyebabkan hatinya menjadi hitam, seperti mana yang disebut oleh Abdullah ibnu Mas'ud, la yazalul abdul yakzibu wa tankutu fi qalbihi nuqtatan sauda hatta yaswaddu qalbahu kullahu fayaktuba indallahi minal kazibin. Kata Ibnu Mas'ud, dia pernah dengar Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? La yazalul abdu yakzibu. Tidak akan ada seorang hamba ni selalu berdusta, melainkan titik di dalam diri dia dengan titik hitam, sehingga seluruh hatinya menjadi hitam. Kemudian ditulis dalam kalangan dia juga, kata Nabi, hatta yaswaddu qalbahu kullah, hati dia hitam sebab perbuatan dia buruk. Kemudian fayaktuba indallahi minal kazibin. Kata Nabi, para malaikat mencatat
Semua benda yang dia buat, semua buruk. Tu kita kata hari ni bahasa, jangan busuk hati. Hati tu jangan busuk sangat. Hati kita sebenarnya bersih tau. Yang disebut oleh Nabi mudghah. Fa iza salaha salaha amala kullu. Baik-baik. Apabila rosak. Ala wahyal qalb. Hati. Macam mana nak hati bersih? Ada lagu Indo tu. Apa dia lagu bersih? Banyakkan baca Quran dan maknanya muhasabah diri, berprasangka baik. Kadang-kadang ustaz suka juga dengan lagu Indo-Indo ni. Dia buat lirik lagu dia dah. Nah, dengar tu, jangan duk dengar lagu Hindustan saja. Dah. Dengar lagu dia. Nak katanya banyakkan zikir. Sebab hati kita ni tuan-tuan kadang-kadang lebih dusta. Apabila titiknya banyak menyebabkan mendapat keburukan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, ayat mengenai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Apa makna dia? Adalah diri kamu ni bertakwa. Takutlah kamu pada Allah. Maka apa dia? Apabila kamu takut pada Allah, bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin. Allah Subhanahu wa taala ni bersama dengan orang-orang benar. Tu orang benar ni tuan-tuan, walaupun tak ramai, kita sebenar diberi kemenangan. Orang yang baik walaupun tak ramai, kita sebenar diberi kebaikan. Faham maksud dia? Jangan pula kita rasa duduk di pihak benar tak ramai, kita pun mengecil diri. Duduk di pihak benar tak ramai, kita rasa macam terpinggir. Tidak. Kalau kita nak buat perbandingan, musyriki, apa dia, tentera Islam tu lebih kecil berbanding tentera musyrik. Maka tentera Islam tidak pernah berkecil hati. Walaupun diberi kemenangan, harta ghanimah tidak diberi. Ada, tapi mereka tidak ada istilah kecil hati. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, walaupun menang medan peperangan, tak boleh banyak harta rampasan perang, dia tidak protes Nabi. Ini benar para sahabat. Tidak dusta di sebalik perbuatan. Kita hari ni sama-sama buat, nak sama-sama banyak dah. Sama-sama buat, sama-sama banyak. Kalau tak bagi, aku protes. Ni kita. Nabi tidak, para sahabat. Diberi ambil, tidak diberi tak ambil. Sehingga kata tuan bayangkan, dapat harta ghanimah tu, Nabi beri kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sahabat tak meletih. Tak ada sahabat kata, tak puas hati ya Rasulullah, kita lama duduk berjuang ni kan, kenapa tak bagi? Hanya golongan munafik je tuan-tuan minta yang dia tak buat. Abdullah bin Ubay pernah minta dengan Nabi. Apa klaim dia? Ya Rasulullah, kami pun berjuang juga, kenapa kami tak ada hak? Sejauh mana kebenaran benda ni? Jawapannya ialah hanya minta tapi malas. Nabi SAW tidak beri bukan bermakna Nabi nak menzalimi, tetapi Nabi meletakkan keadilan. Memang dia tak layak terima pun. Nah, ada para sahabat dia tahu Nabi ni meletakkan keadilan, dia tak klaim dengan Nabi pasal dia dah ada. Maka Nabi beri kepada orang baru masuk Islam. Contohnya, orang baru berhijrah, Nabi bagi. Tu kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha dengan dia. Apabila Allah Ta'ala redha, apa janji Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah Ta'ala berikan syurga bagi mereka, air mengalir di bawah. Walahal golongan ansar dan muhajirin ni tuan-tuan, golongan berhijrah. Kalau kita tengok apalah sangat mereka ni dah berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Tapi Allah Ta'ala beri keistimewaan rakam dalam Al-Quran dalam surah Taubah. Kerana mereka ni benar-benar taat. Taat pada Nabi, taat pada Rasul. Apa yang Nabi cakap mereka buat, Allah Ta'ala beri ganjaran kelebihan janji Allah. Tuan, tu kita jangan rasa orang panggil apa dia, duka cita. Jangan dusta, kerana dusta itu bukan sifat orang mukmin. Lawan dia tadi apa dia? Sidqu wal kazib. Dusta itu adalah berlawanan pada sifat benar. Bagaimana berlaku di zaman Nabi, ada seorang yang bersifat dusta, dusta berpanjangan. Sehingga dia kata apa dia? Ya Rasulullah, aku tengok seorang kelompok kabilah ni miskin, sehingga dia nak bantu. Tuan-tuan bayangkan, dia nak bantu sebenar, tuan-tuan, dia nak harta tu sebenar, bukan nak bagi, tapi nak diri dia.
Jawab Nabi SAW, aku tidak benarkan. Kerana sesungguhnya ini amanah. Tuan-tuan, harta Baitul Mal ni, gedung harta ni, kalaulah ada orang nak ambil beri, kita ni kadang-kadang ambil mudah sampai kita tidak fikir kesan daripada mudahnya kita memberi harta amanah ni. Dengan sebab itulah Khalifah Umar Abdul Aziz pernah berlaku satu cerita, satu sejarah Umar. Dia pergi berjalan waktu malam, dia pergi rakyat, dia pusing rakyat jelata dia. Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kemuliaan dia. Dia bersifat adil, dia kuat, dia amanah. Dia bawa lah suatu pembantu, seorang pembantu dia. Pembantu dia ni tuan-tuan tengok Umar ni kuat sangat, dia pergi pusing waktu malam melihat rakyat dia yang susah. Satu ketika dia pergi tengok satu rumah ada rakyatnya, wanita sedang menangis berjeri balik belakang pintu, berjeri di belakang pintu. Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia kata pembantu dia, ya Amirul Mukmin, pasal apa kamu menangis? Apa dia? Kerana aku mendengar tangisan seorang wanita tu, aku menangis. Dia kata kepada pembantu dia, kamu tunggu sini, izinkan aku pergi seketika. Tuan tahu dia gimana? Dia pergi ke gedung harta. Dia pergi ke gedung harta, tuan-tuan, dia pikul sendiri. Dia pikul, dia pergi ambil gandum, dia pergi ambil lah makanan, dia pikul. Kata pembantu dia, ya Amirul Mukmin, biar aku buat, kamu rehat. Kalau kita hari ni tuan-tuan, ambil Syekh, Hana tunggu sini. Kita mengarah tuan-tuan pasal jawab tafsir kan. Khalifah ni tuan-tuan, dia pergi sendiri pikul gandum. Apa dia sebut? Aku buat macam ni belum tentu dapat mengkafarahkan kesilapan yang aku pernah tidak mengambil berat tentang rakyat dia. Sampai di rumah wanita tersebut, apa kata wanita? Sesungguhnya kamu lelaki yang paling terbaik. Kerana di zaman ni tidak ada lelaki macam kamu paling baik. Hatta Khalifah Amirul Mukmin pun tak berani nak buat macam kamu, kata wanita tersebut. Maka dia mengatakan, siapa lelaki tersebut? Nah, Amirul Mukmin. Siapa Amirul Mukmin? Ketua Khalifah lah, kata wanita tersebut. Sembang lebih kurang pendek cerita, wanita tersebut kata, siapakah kamu lelaki yang paling baik? Hari ni tak ada orang soleh macam kamu. Juruh kamu ni, kalau orang lain ni memang kuat nak menipu orang, tapi kamu ni rajin angkat barang, mari hantar barang pada aku yang susah. Apa kata lelaki tersebut? Wahai perempuan, sesungguhnya akulah Amirul Mukmin. Apa berlaku tuan-tuan? Wanita itu menangis. Apa dia kata? Aku tak pernah tengok seorang yang hebat di segi amalan, di segi perbuatan nak menyaingi kamu, wahai Amirul Mukmin. Kenapa tuan-tuan? Kerja dia buat sendiri, dia tidak amanah. Tu kalau tuan-tuan tengok Khalifah Umar Abdul Aziz, dia mengetah tak lama, cuma kata 2 tahun lebih je. Umur dia pun tak panjang tuan-tuan. Tapi apabila dia mengetah tuan-tuan, dia tidak ada sifat khianat, tidak ada sifat kazib, tidak ada perangai menipu. Dia benar tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala beri pertolongan kepada khalifah tersebut, menyebabkan rakyat dia di dalam jagaan dia tidak ada yang papuh ke dana. Kenapa? Kerana keadilan yang ada pada khalifah. Sebagai penutup pada tengah hari ini, sebelum kita mendirikan solat zuhur, yang pertama, kenapa Islam mengajar kita bercakap benar? Kerana Nabi SAW adalah seorang yang benar. Maka kalau kita mengaku umat Nabi, maka kita ikut kebenaran Nabi pertama, baik di segi perkataan, perbuatan, kepercayaan. Benda ni asas. Apa makna perbuatan? Orang Islam mesti buat benda baik. Apa makna perkataan? Perkataan keluar baik, kepercayaan kena baik juga. Pasal hati-hati tuan-tuan hari ni, kepercayaan ramai boleh jadi rosak. Itu punca boleh jadi rosak iman dengan 2 benda. Pertama perkataan, yang kedua dengan perbuatan boleh jadi rosak. Itu kena hati-hati. Manakala yang kedua, bagaimana sifat benar ini juga yang menyebabkan menduduk bersama golongan siddiqin. Siapa siddiqin yang Ustaz sebut tadi? Di zaman Nabi, para sahabat, para tabi', para tabi'in. Sehingga turun kepada as-salafus soleh, turun kepada hari ini orang-orang soleh. Adakah kita boleh termasuk daripada golongan siddiqin? Boleh. Jangan kita menganggap kita tidak hidup di zaman Nabi tak boleh masuk golongan tersebut. Boleh. Tapi dengan syarat membenarkan apa yang Nabi cakap. Tak, ramai orang yang salah menafsirkan. Nah,
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Betul Nabi sebut hadis tu. Tapi ramai orang juga suka memburukkan orang, membid'ahkan orang. Itu satu kesilapan. Fa kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ustaz pesanlah, kita nak membid'ahkan orang ni, nak menyalahkan orang ni, tak tidak semudah tu. Ambil hadis nak membid'ahkan orang, satu kesilapan besar. Ambil hadis nak mensyirikkan orang, kesilapan besar. Dia guna perkataan bid'ah itu bermakna perkara yang Nabi tak buat, maka jadi bid'ah. Ataupun kita kata dia ada-adakan, tu nama bid'ah, benda baru. Jadi dia kata benda baru semua tak betul, maka tak betul itu adalah finnar, dalam neraka. Ramai orang keliru hari ni. Sampai orang nak selawat lebih jadi takut bid'ah. Sampai orang nak zikir lepas sembahyang takut jadi bid'ah. Sampai orang nak apa, dia nak bangun, nak pergi ziarah kubur, kadang-kadang takut jadi bid'ah. Kenapa tuan-tuan? Kerana cara kita tu memahami sebenar. Tu orang yang benar, orang tidak membuatkan orang lain takut untuk beramal. Kita kena hati-hati. Jangan jadi yang ketiga, golongan yang kazib. Ataupun kita kata kazab, yang sangat-sangat suka beramal dengan dusta. Jangan kita digelar ataupun dipanggil dengan nama fulan kazab. Jangan. Kerana cukup seoranglah kepada Musailamah. Umat Nabi, dia yang paling teruk dan yang paling dahsyat menerima kencaman ataupun menerima, orang panggil apa dia, hukuman daripada Allah. Kita jangan jadi perangai macam dia. Kenapa tuan-tuan? Pertama, memburukkan orang soleh, memburukkan orang-orang buat benda baik, apatah lagi memburukkan ulama. Jangan. Hatta tak setuju dengan pandangan mereka, jangan kita memburuk ataupun melabelkan ia dengan labelan tak betul. Tu tak betul, ni tak betul, sehingga membawa kepada kebimbangan. Dalam unsur memburukkan dia, menyebabkan rosaknya kita punya iman kita memburuk. Habis tu macam mana ustaz keputusan kita nak buat? Kita diam. Sebab kita bukan ahli dia, kita bukan pakar dia, kita bukan bidan dia. Habis tu kita diam, bertanya dan kita belajar. Tu je. Jangan menjadi kumpulan yang menghukumkan orang. Jadilah kita kumpulan yang mempelajari tentang hukum hakam. Banyak hari ni suka hukum orang, tak belajar hukum hakam. Kita diajar, diutus bukan nak menghukum orang, tapi kita diutus kerana untuk mempelajari tentang hukum hakam. Halal, haram, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Boleh tuan-tuan Cukup sekadar tu pada tengah hari ini. Baik datang daripada Allah. Yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.